Hai, saya Cikgu Syahril. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan moral tahun 5, unit 10, bertemakan kejujuran. Kali ini kita akan belajar tajuk beriadah dengan jujurnya pada muka surat 90, buku teks pendidikan moral tahun 5. Hari ini kita akan membaca dan juga memahami ikrar. Kelab Remaja Taman Seri Hijau menganjurkan kem tunas cemerlang untuk kanak-kanak di Taman Seri Hijau. Kem tersebut diadakan selama 3 hari 2 malam. Haridas diberikan pengiktirafan untuk membaca ikrar dalam majlis perasmian kem itu. Mari kita sama-sama membaca dan juga memahami ikrar yang dibacakan oleh Haridas. Bahawasanya kami, peserta kem tunas cemerlang, berikrar dan berjanji akan bercakap benar dalam semua situasi, mengamalkan sikap ikhlas sepanjang sesi perkemahan, amanah terhadap segala tugas yang diberikan, dan kami juga sedar bahawa sikap jujur yang diamalkan sepanjang sesi kem ini akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Itulah ikrar yang dibacakan oleh Haridas sewaktu kem tunas remaja cemerlang yang dianjurkan oleh Kelab Remaja Taman Seri Hijau yang disertai oleh kanak-kanak yang tinggal di Taman Seri Hijau. Mari kita fahami setiap baris ikrar yang telah dilafazkan oleh Haridas. Yang pertama adalah bercakap benar dalam semua situasi. Ini adalah yang dimasukkan bahawa dalam setiap keadaan, sekalipun sebagai contoh, jika kita ditanya oleh ibu bapa kita ataupun oleh jiran kita, oleh sesiapa saja, kita hendaklah bercakap jujur tanpa perlu memberi jawapan yang sebaliknya, iaitunya kita tidak jujur, maknanya kita bercakap bohong, walau apa sekali. Walaupun kita diberi makanan, kita tidak perlulah kata kita tidak lapar. Walaupun kita tengah kenyang, kita cakaplah kita dah kenyang. Tak perlu kita kata kita tak sedap ke apa ke. Kita kena perlu jujur walaupun apa situasi yang berlaku, kecuali situasi yang memudaratkan diri kita. Itulah baru kita boleh bercakap pada situasi yang berkenaan lah. Yang kedua, mengamalkan sikap ikhlas sepanjang sesi perkemahan. Maksudnya di sini ialah dalam perkemahan ini akan dijalankan berbagai aktiviti yang memerlukan kerjasama di antara ahli-ahli ataupun kanak-kanak yang terlibat. Terutama dalam pengakap ini dia banyak maafkan saya, dalam kem tunas cemerlang ni dia akan banyak aktiviti yang secara berkumpulan dan juga memerlukan kerjasama antara satu sama lain. Maknanya apabila melakukan aktiviti tersebut, kita hendaklah mengamalkan sikap yang ikhlas sepanjang aktiviti tersebut sedang dijalankan, supaya aktiviti tersebut dapat dilakukan dengan sempurna dan juga berkesan. Yang ketiga, amanah terhadap segala tugas yang diberikan. Maksudnya yang di sini, setiap tugas yang diberikan, kita hendaklah bersikap amanah. Maknanya kita menjalankan segala tugas itu dengan sebaik-baiknya, tanpa perlu membuat secara ala kadar, ataupun kita buat sambil lewa, ataupun kita mengelak daripada menjalankan tugas seperti yang telah diberikan. Maksudnya di sini,
dengan sikap amanah ini, kita dapat memberikan satu kerjasama yang baik dan segala aktiviti yang dijalankan dapat dilakukan dengan berkesan dan sempurna. Okay, yang terakhir adalah kami juga sedar bahawa sikap jujur yang diamalkan sepanjang sesi kem ini akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Pada rangkap yang terakhir ini, sikap jujur semestinya akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Hanya dengan sikap jujur inilah juga kita akan dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Di mana jika kamu tidak jujur, amat susah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain untuk bekerjasama ataupun bersatu padu. Jika tidak jujur, seperti berbohong ataupun mengambil kesempatan. Okey. Kita pergi pula pada soalan-soalan yang diberikan di bawah. Ada 4 soalan yang diberikan dan kita akan cuba jawab soalan-soalan tersebut. Okay, soalan yang pertama adalah, senaraikan contoh amalan jujur yang boleh kamu lakukan dalam hidup bermasyarakat. Okey. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah mengembalikan barang yang dijumpai di kawasan padang pada miliknya. Okey, maksudnya di sini, jika kita ada berjumpa atau terambil sesuatu barang yang bukan kita miliki, kita hendaklah memulangkan semula atau mencari pemiliknya sekiranya kita tahu. Ataupun kalau kita tidak tahu pemiliknya, kita pergilah beri kepada ketua kampung ataupun ketua lorong ataupun di pihak berkuasa seperti polis dan sebagainya lah, supaya barang-barang yang kita jumpai itu, terutama barang-barang yang berharga seperti jam, beg duit, sebab dalam beg duit itu mungkin ada dokumen penting untuk seseorang memerlukan membuat sesuatu urusan. Oleh itu, sebagai kita seorang yang jujur, hendaklah mengembalikan semula pada barang, bukan mengembalikan balik barang yang kita jumpai, tak kisahlah di mana saja, kepada pemiliknya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan penipuan sewaktu bermain atau beriadah bersama masyarakat. Ini seperti kita sewaktu petang-petang, kita selalu beriadah lah, sama ada kita bermain dengan kawan-kawan kita, bermain bola sepak, bermain apa-apa juga permainan yang memerlukan kerjasama berpasukan ataupun dengan pihak lawan, kita tidaklah melakukan penipuan. Untuk memastikan kita menang, kita hendak menang, kita buat satu penipuan yang akan menyebabkan berlakunya pergaduhan ataupun perasaan tidak puas hati antara satu sama lain sewaktu permainan tersebut sedang dimainkan bersama kawan-kawan di dalam masyarakat kita. Maknanya kita berlaku jujur. Jika ada, sebagai contoh, kita bermain bola tu sudah melepasi garisan keluar daripada kawasan permainan, kita hendaklah berlaku jujur dengan apabila telah diberitahu bola tu, kita pun menuruti peraturan telah ditetapkan, supaya tidak berlaku apa-apa perasaan tidak puas hati antara satu sama lain lah, untuk mengelakkan pergaduhan dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah menepati janji. Jika telah merancang sesuatu yang hendak dilakukan bersama kawan-kawan ataupun masyarakat lah, salah satu sikap jujur adalah menepati janji. Telah berjanji hendak pergi ke kedai contohnya, atau berjanji hendak bermain contohnya, maknanya kita cuba menepati. Jika kita tidak dapat menepati, kita hendaklah maklumkan, sebelum-bolehnya kita maklumkan
Kita jujur dan kita tak dapat ke atas urusan bersama keluarga ataupun berbagai lagi lah urusan yang kita tidak dapat bersama untuk apabila janji kita buat tu kita tidak dapat lakukan. Okey, yang seterusnya adalah tidak mengambil barang online tanpa kebenaran. Contohnya di sini, jika ada jiran kita ada pokok rambutan yang sedang lebat berbuah dan kita berkeinginan untuk makan, kita ambil tanpa kebenaran. Maknanya kita tidak jujur. Lepas tu dia pun tanya, adakah anda makan, adakah ambil? Tidak. Maknanya kita kena perlu jujur lah. Kalau kita nak, kita minta. Ataupun barang-barang yang ada diletakkan di satu tempat, kita hendaklah berlaku jujur supaya tidak mengambil barang orang lain yang bukan hak kita. Okay, yang terakhir adalah bercakap benar. Selalu bercakap benar bila berbuat atau berbicara, ataupun bila ditanya ataupun bila disoal. Selalu bercakap benar. Kalau kita tak tahu, kita cakap tak tahu. Jangan bila kata ada orang tanya, kita anggap semua benda kita tahu padahal kita tak tahu. Dan kita pun bercakap sambil apa yang kita cakap tu sebenarnya tidak betul ataupun tidak benar. Oleh itu, apabila kita bercakap ataupun ditanya, kita hendaklah memberitahu ataupun bercakap dengan jujur supaya apa yang kita sampaikan itu orang akan percaya dan akan berpuas hati dengan apa yang kita beritahu. Okey. Dia ada banyak lagi contoh amalan jujur yang boleh kita lakukan di dalam hidup masyarakat. Ini adalah 5 contoh yang saya berikan. Kita pergi pula pada soalan yang kedua. Okey. Nyatakan cara kamu memupuk amalan jujur dalam hidup masyarakat. Okey, di sini ada 3 cara untuk memupuk amalan jujur dalam hidup masyarakat. Okay, yang pertama adalah melakukannya dengan niat yang baik dan sentiasa positif ataupun bersikap positif. Apabila kita nak melakukan satu perbuatan yang jujur, amalan yang jujur setiap hari, setiap masa, kita sentiasalah melakukan perkara, setiap apa perkara yang kita nak lakukan dengan niat yang baik dan juga sentiasa positif. Janganlah kita awal-awal lagi kita sudah berniat tidak baik, seperti nak mencuri, nak berbohong ataupun yang melakukan apa-apa perkara yang negatif yang akan mendatangkan ketidakharmonian dalam hidup masyarakat dan juga ketidakpercayaan pada orang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa bersikap sangka baik dengan orang lain. Bersikap sangka baik. Saya tertinggal perkataan baik di situ. Maksudnya yang kedua adalah sentiasa bersikap sangka baik dengan orang lain. Maksudnya di sini, setiap apa yang kita nampak, setiap apa yang kita jangkakan perbuatan orang lain ataupun percakapan orang lain, kita sebelum-bolehnya kita bersangka baik dahulu. Sebelum kita menuduh dia membuatkan perkara yang negatif ataupun perkara yang tidak betul. Padahal apa yang kita nampak tu tak semestinya betul. Kadang-kadang kita kena selidik dulu, barulah kita dapat bersikap jujur. Kadang-kadang bila kita dah bersangka buruk dengan orang, bila orang tu minta bantuan ke apa saja perkara seperti minta bantuan, kita dah mula tidak jujur. Kita tak nak menolong sebab kita tidak bersangka baik pada awalnya. Mungkin kita lihat orang tu berpakaian yang tidak kemas. Kita mungkin nampak macam orang tu macam orang jahat, tapi sebenarnya itu luaran saja. Kita tak pasti. Mungkin dia berpakaian macam tu, mungkin sebab hari tu mungkin dia ada masalah ke apa, kita tak pasti. Bila dia minta tolong, kalau kita dah bersangka buruk, kita sudah tidak berlaku jujur dengan diri kita dan juga dengan orang tersebut. Sebab kita dah mula nak mencari jalan untuk mungkin kita nak berbohong ataupun mengelak lah. Maknanya kita tidak jujur. Kalau orang tu ingin minjam wang, kita pun bersangka buruk. Mungkin dia nak beli dadah ke apa. Itu salah satu sebabnya kita
kena bersangka baik. Kemungkinan dia memang sedang susah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sentiasa bercakap benar dengan masyarakat. Maknanya, apa-apa perbualan kita ataupun tanyaan ataupun apa-apa saja yang memerlukan kita berbicara ataupun memberi jawapan, setiap jawapan tu biarlah bercakap benar. Kalau kita tidak tahu, kita cakap saja tidak tahu dengan cara yang baik. Kemungkinan ada orang bila kita cakap tak tahu, dia anggap benda tu macam kita ni tak nak membantu. Tapi masalahnya, kita memang tidak tahu. Tapi bagaimanakah cara kita nak menghadapi dengan cara itu? Kita memberitahu dengan penerangan yang lebih jelas. Seperti kita beritahu kita tak tahu sebab kita belum mendalami perkara tersebut ataupun kita belum mengetahui perkara tersebut. Kita beritahu macam tu. Maksudnya di sini, kita boleh saja untuk bercakap benar, tidak perlu berbohong. Sebab ada kalanya kita berbohong sebab kita nak menjaga hati seseorang itu supaya dia dapat menerima jawapan kita dengan baik. Walau padahal jawapan kita itu adalah jawapan yang tidak benar. Maknanya kita telah tidak jujur. Sebelum-belumnya kita berlaku jujur, walaupun kejujuran kita itu tidak dapat diterima dengan baik, sekurang-kurangnya kita telah berlaku jujur. Okey, itu soalan yang kedua. Kita pergi pada soalan yang ketiga. Okey, mengapakah kamu perlu mengamalkan sikap jujur dalam hidup bermasyarakat? Okey, di sini ada dua jawapan. Yang pertama adalah dengan mengamalkan sikap jujur, masyarakat akan dapat hidup harmoni. Maknanya dengan semua orang mesti mengamal sikap jujur, keharmonian antara satu sama lain dapat dicapai. Jika ada kita tidak mengamalkan sikap jujur ni, akan berlakulah sikap tidak puas hati, sikap yang ambil kesempatan, sikap yang tidak percaya pada orang lain, akan menyebabkan macam-macam masalah yang akan berlaku. Jika sikap jujur ini tidak diamalkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keduanya adalah supaya sikap saling hormat, menghormati dan saling percaya satu sama lain dalam hidup masyarakat dapat diwujudkan. Apabila kita bersikap jujur, bila kita jujur dengan orang lain pun jujur pada kita, dari situ akan timbul sikap hormat, menghormati dan saling percaya antara satu sama lain dalam masyarakat. Dengan itu, dengan adanya amalan jujur ini, dia akan timbul orang akan hormat pada kita dan kita pun akan hormat pada orang yang jujur dengan kita, dan kita juga akan dapat kepercayaan orang lain apabila kita melakukan satu perkara tanpa ada syak wasangka. Dengan amalan jujur kita amalkan. Okey? Itu yang soalan ketiga. Kita pergi pada soalan terakhir, adalah soalan yang keempat. Okey. Apakah perasaan kamu apabila dapat mengamalkan sikap jujur dalam hidup masyarakat? Jawapannya di sini adalah semestinya kita akan rasa gembira dan bahagia kerana dengan sikap jujur ini masyarakat akan saling hidup harmoni dan saling hormat menghormati. Tidak ada orang yang marah ataupun rasa benci pada orang yang mengamalkan sikap jujur, kecuali dia sendiri yang tidak jujur ataupun dia sendiri yang bersikap negatif apabila ada orang bersikap jujur. Tapi selalunya kalau kita bersikap jujur dengan cara yang baik, bukan terlalu jujur sampai menyakiti hati orang lain pun tidak boleh juga. Tapi selalunya kalau bersikap jujur, kita akan rasa bahagialah, kita akan rasa gembira kerana dengan kejujuran kita tu kita dapat menyumbang sesuatu pada masyarakat, contohnya pada keharmonian. Saya rasa itu setakat saja pada pembelajaran kita pada kali ini. Saya harap murid-murid semua dapat memahami apa itu amalan sikap jujur dalam masyarakat. Okey, kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Jaga diri baik-baik dan bye-bye.